Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan. Hari ini cikgu akan mengajar pula tajuk iaitu tajuk pergerakan plat tektonik. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan pada hari ini dapat membantu para pelajar semua untuk menjawab soalan peperiksaan SPM yang bakal kamu hadapi nanti. Okey, pertama sekali kita lihat dahulu apa yang dimaksudkan dengan struktur bumi. Okey, di bawah tu ada gambar rajah bumi ya. Kita lihat gambar rajah bumi, di dalamnya ada beberapa lapisan. Okey, secara ringkasnya bumi kita terbahagi kepada 3 lapisan utama, iaitu lapisan kerak bumi, mantel dan teras bumi. Okey, tengok contoh. Ini adalah keratan rentas ya, struktur bumi. Okey, yang pertama sekali iaitu lapisan kerak bumi. Lapisan kerak bumi berada di bahagian paling luar. Kemudian lapisan mantel merupakan lapisan yang kedua. Okey, teras bumi terdiri daripada teras luar dan teras dalam. Okey, kita lihat teras luar berada di lapisan yang ketiga dan yang terakhir adalah teras dalam berada di lapisan keempat, iaitu lapisan yang paling dalam sekali. Okey, apa dia pula sempadan plat tektonik? Plat tektonik ialah kepingan-kepingan kerak bumi yang bergerak antara satu sama lain dan membentuk sempadan. Okey, ini contoh ya, satu ilustrasi di mana diandaikan pada masa dahulu bumi kita adalah satu benua yang bercantum, tetapi akibat daripada peredaran masa, kepingan-kepingan ini bergerak, ada yang menjauhi dan juga ada yang saling bercantum, lalu membentuk benua sekarang ini. Ini contoh bumi kita. Kalau kita lihat ya, yang garisan-garisan merah itu merupakan sempadan plat tektonik dunia. Okey, pergerakan ini terjadi akibat arus perolakan magma yang berada di lapisan mantel dan yang menghasilkan dua proses, iaitu proses pertembungan dan yang kedua proses pencapahan plat. Okey, pertembungan plat bermaksud ada dua plat yang saling bertembung sesama sendiri. Okey, manakala proses pencapahan plat pula dua keping plat yang saling menjauhi antara satu sama lain, dia saling terpisah. Okey, sempadan plat tektonik boleh dikesan di kawasan yang mengalami gempa bumi dan aktiviti gunung berapi. Okey, sekarang kita lihat peta ya. Peta ini menunjukkan sempadan plat tektonik. Ada plat benua dan juga ada plat daratan. Plat benua merupakan plat yang membentuk benua, iaitu daratan sekarang. Contohnya plat Amerika Utara, plat Amerika Selatan, plat Eurasia, plat Afrika dan plat Indo-Australia. Okey, manakala plat lautan pula, kalau kita lihat ya, yang berwarna biru tu, dia membentuk lautan. Contohnya plat Pasifik dan plat Antartika. Okey, kita lihat pula kesan pergerakan plat tektonik dunia. Proses pergerakan plat terbahagi kepada dua, iaitu pertembungan dan yang kedua pencapahan plat. Okey, pertembungan ini terjadi apabila dua plat saling bertembung disebabkan oleh satu daya yang kita panggil sebagai daya mampatan. Okey, kita lihat ya gambar rajah. Di sini dia tunjukkan bagaimana dua keping plat yang saling bertembung antara satu sama lain akibat satu daya yang kita panggil sebagai daya mampatan. Okey, manakala pencapahan plat pula berlaku apabila dua plat bergerak menjauhi antara satu sama lain yang disebabkan oleh satu daya yang kita panggil sebagai daya tegangan. Okey, ini ya, di mana dua keping plat yang saling menjauhi antara satu sama lain. Okey, kita lihat pula yang seterusnya. Contoh bentuk muka bumi yang terhasil akibat daripada pertembungan plat. Okey, yang pertama sekali kita lihat pertembungan di antara plat lautan dengan plat lautan. Yang kedua pula, kita lihat
plat lautan bertembung pula dengan plat benua. Dan yang ketiga iaitu plat benua dengan plat benua yang lain. So di sini ada 3 bentuk pertembungan. Okey, yang pertama. Okey, plat lautan dengan plat lautan, contohnya dia akan membentuk satu bentuk muka bumi yang kita panggil sebagai arka lautan. Biasanya di kawasan tersebut terdapat kepulauan gunung berapi. Contohnya yang terdapat di Kepulauan Hawaii. Okey, yang kedua. Okey, dalam bulatan ya contoh kepulauan gunung berapi. Yang kedua pula kita lihat plat lautan dengan plat benua. Okey, tengok dalam bulatan tu, itu adalah bentuk muka bumi yang terhasil iaitu jurang lautan. Okey, antara contoh jurang lautan yang popular, yang terkenal seperti jurang lautan Mariana yang terdapat di Pulau Filipina. Okey, yang ketiga, apabila plat benua bertembung pula dengan plat benua yang lain, antara contoh di sini dia akan membentuk banjaran gunung lipat. Okey, antara contoh gunung lipat yang terkenal seperti banjaran Himalaya. Contoh bentuk muka bumi yang terhasil akibat pencapahan plat pula. Tadi kita lihat pertembungan, sekarang akibat pencapahan pula. Okey, ada 2 ya. Yang pertama bila plat lautan dengan plat lautan, yang kedua bila plat benua dengan plat benua. Okey, bila plat lautan dengan plat lautan saling terpisah, dia akan membentuk bentuk muka bumi, contohnya seperti permatang tengah lautan. Okey, itu yang dalam bulatan tu antara contoh bentuk muka bumi tersebut. Dia terbentuk di dasar laut, di permukaan, di dalam air. Okey, yang ini pula di daratan, iaitu bila plat benua dengan plat benua. Contohnya bila berlaku pertembungan, maka berlakulah bentuk muka bumi, contohnya seperti lurah gelinciran. Contoh yang ditunjukkan di sini seperti di Afrika Timur, lurah gelinciran Afrika Timur. Okey, pergerakan plat tektonik telah menyebabkan wujudnya beberapa fenomena alam seperti yang pertama gempa bumi. Okey, tengok ilustrasi di bawah, di mana bila berlakunya gegaran di bawah perut bumi kita, dalam perut bumi kita, bahagian atas, bahagian yang kita pijak sekarang, yang ada rumah, yang ada kenderaan, yang ada pokok-pokok juga akan turut bergoncang. Itu kita panggil sebagai gempa bumi. Yang kedua iaitu ombak besar ataupun tsunami. Okey, biasanya ombak besar dengan gempa bumi dia ada kaitan. Kadang-kadang bila berlaku di dasar laut, dia akan mencetuskan satu ombak besar yang kita panggil sebagai tsunami. Bila ombak besar ini datang melanda kawasan pantai, dia akan menyebabkan berlakunya kemusnahan dan kehancuran harta benda dan juga mengorbankan nyawa. Okey, yang ketiga, fenomena yang ketiga iaitu letusan gunung berapi. Juga terhasil akibat daripada pergerakan plat tektonik. Okey, kita lihat satu persatu. Yang pertama sekali, yang pertama sekali iaitu gempa bumi. Bila berlaku gegaran, maka bumi kita akan bergegar, akan bergoncang, dan jika ada bangunan-bangunan yang tidak kukuh, dia boleh menyebabkan bangunan tersebut tumbang dan runtuh. Okey, gempa bumi boleh berlaku dalam 2 cara. Satu, berlaku di daratan, dan dia juga boleh berlaku di dasar lautan. Antara contoh gempa bumi yang berlaku di daratan, iaitu contohnya yang berlaku di negara kita, iaitu di Ranau, Sabah, pada bulan Jun 2018. Okey, pada ketika itu, selain kawasan Ranau yang terjejas, dia juga melibatkan kawasan pendakian Gunung Kinabalu. Ramai pendaki pada masa itu terperangkap di puncak sana dan malah ada juga yang terkorban jiwa.
Okey, yang kedua iaitu yang berlaku di lautan. Contohnya yang berlaku di Palu, Sulawesi, Indonesia, berlaku pada bulan September tahun 2018. Okey, gegaran tersebut menyebabkan banyak juga berlaku kerosakan dan kemusnahan kawasan yang berada di sekitarnya. Kalau kita lihat contoh ya, gambar tersebut, itu adalah gambar jambatan sebelum dan selepas berlakunya gegaran. Selepas berlakunya gempa bumi, kita lihat jambatan tersebut telah hancur sama sekali. Itu antara contoh kerosakan yang berlaku akibat daripada gempa bumi. Okey, ini adalah peta yang menunjukkan kejadian gempa bumi dari tahun 2001 hingga tahun 2015. Dia ada dua petunjuk di situ. Yang pertama dari segi kedalaman, iaitu daripada kedalaman kosong yang berwarna merah tu sampailah ke kedalaman 800 km yang berwarna purple. Juga ada menunjukkan skala dia, ada skala 7, 8 dan 9 yang disimbolkan dengan bulatan. Bulatan paling kecil 7, yang sederhana kecil 8 dan yang paling besar skala 9. Okey, fenomena yang kedua iaitu kita panggil sebagai ombak besar ataupun tsunami dalam bahasa Jepun. Gempa bumi yang berlaku di dasar lautan berisiko tinggi untuk menghasilkan gegaran dan juga ombak besar ini. Okey, contoh ya, dia akan membentuk ombak yang besar lalu membanjiri atau melanda pesisir pantai. Jadi penempatan ataupun kawasan yang terdapat yang terletak di pinggir laut akan terdedah kepada ancaman tsunami tersebut. Okey, kejadian ini telah menyebabkan harta benda musnah dan mengorbankan banyak nyawa. Okey, tengok contoh ya, yang pertama contoh di sini, tsunami yang berlaku di Thailand. Berlaku pada tahun 2004. Bukan saja di Thailand, malah tsunami tersebut turut melanda negara Indonesia, di Aceh, di Malaysia juga, iaitu di kawasan Perlis, di kawasan Pulau Pinang dan Kedah. Malah tsunami ini bergerak jauh sampai ke negara India pada tahun tersebut. Selain itu, tsunami juga telah melanda Jepun pada tahun 2011. Kita lihat ya, banyak kemusnahan yang dilakukan oleh ombak besar tersebut. Okey, yang terakhir, fenomena yang ketiga kita panggil sebagai letusan gunung berapi. Okey, bila berlakunya letusan, kita lihat banyak kemusnahan yang dia buat. Sama ada penempatan, kenderaan dan sebagainya. Okey, letusan gunung berapi terjadi apabila arus perolakan yang berlaku dalam mantel telah memaksa magma keluar ke permukaan bumi melalui rekahan kerak bumi. Magma yang keluar ke permukaan bumi akan membentuk lava, iaitu ada dua jenis lava. Yang pertama lava base dan yang kedua lava asid. Kita lihat ini contoh letusan gunung berapi. Bila dia keluar, lava itu akan mengalir turun daripada puncak ke bawah. Lava asid dia lebih pekat, dan dia mengalir lebih perlahan, cepat membeku dan membentuk cerun yang curam. Manakala lava base pula dia lebih cair, dia lambat membeku dan dia boleh mengalir jauh, lalu dia akan membentuk cerun yang landai. Okey, contoh letusan gunung berapi yang pernah berlaku, contohnya seperti gunung berapi Fuego yang telah meletus pada tahun 2018 di Guatemala. Okey, ini contoh satu letusan yang berlaku di Guatemala, iaitu nama gunungnya Gunung Berapi Fuego. Bukan saja menjejaskan kediaman, malah harta benda seperti rumah, kenderaan, jalan raya, pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan pertanian turut rosak dan terjejas. Okey. Okey, sampai di sini sahaja pertemuan kita. InsyaAllah ya, kita akan bertemu lagi dalam bab berikutnya di pertemuan akan datang. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan hari ini
bermanfaat untuk semua, dan cikgu ucapkan berbanyak terima kasih atas kesediaan kamu semua menonton video cikgu sampai habis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.